Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan mengenai tajuk pengukuran dan penilaian dalam pendidikan GGGA 3242, Tutor Dr. Aidah Abdul Karim. Kami memilih tajuk perbandingan antara Sijil Pelajaran Malaysia dan Singapore Cambridge GCE O-Level. Ini adalah ahli kumpulan kami, terdiri daripada 5 orang. Haikal bin Muhammad Hay, Muhammad Firdaus Asri bin Badrul Syam, Muhammad Irfan bin Muhammad Asri, Ko Kaisan dan juga Shalin binti Samadin ataupun Lamdin. Okey, pengenalan. Berbagai isu yang sering timbul berkaitan penilaian pentaksiran sekolah, penilaian bagi pelajar sekolah menengah juga tidak terkecuali menjadi isu terutamanya dalam peperiksaan SPM. Antara isu terkini yang menjadi bualan hangat ialah jadual SPM yang terlalu padat, di mana SPM 2021 yang bakal diadakan pada bulan Mac dan April 2022 ini. Selain itu, isu lain yang timbul adalah ibu bapa inginkan penurunan skala grade SPM kerana pelajar tingkatan 5 banyak melalui proses pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR) pada tahun 2021. Oleh itu, kajian tentang peperiksaan SPM dan Singapore Cambridge GCE O-Level telah dilakukan bagi membanding bezakan kedua-dua ujian ini. Seterusnya adalah objektif. Objektif bagi SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia. Yang pertama adalah persijilan mata pelajaran yang merekodkan pencapaian pelajar atau calon dalam setiap mata pelajaran yang lulus sahaja beserta dengan syarat minimum lulus bahasa Melayu. Yang kedua, digunakan untuk kemasukan ke institut pengajian tinggi berdasarkan pencapaian kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan kursus yang dipohon. Ketiga, kelayakan mendapatkan beasiswa pengajian tinggi dan juga bagi tujuan permohonan pekerjaan. Objektif bagi GCE O-Level ataupun Singapore Cambridge GCE Ordinary Level. Yang pertama adalah peperiksaan GCE O-Level Singapore bertujuan untuk menguji dan mengukur kecekapan calon dalam subjek yang diambil berdasarkan sukatan pelajaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Yang kedua, ujian ini dilaksanakan untuk membolehkan pelajar menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya seperti GCE A-Level dan lain-lain. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Okey, Sijil Pelajaran Malaysia atau dikenali sebagai SPM ialah sejenis peperiksaan yang dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia di mana purata usia pelajar yang menduduki SPM ialah 17 tahun ataupun pada tingkatan 5. Okey, terdapat dua format mata pelajaran bagi SPM. Yang pertama ialah mata pelajaran teras, yang kedua ialah mata pelajaran elektif. Okey, bagi mata pelajaran teras, yang pertama adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan Islam, pendidikan moral, sejarah, matematik dan sains ataupun sastra. Okey, bagi mata pelajaran elektif, aliran mata pelajaran berdasarkan pilihan pelajar tersendiri. Okey, contoh aliran untuk subjek elektif ialah aliran sains tulen, aliran sains tulen agama, aliran ikhtisas, aliran sains kemanusiaan, aliran kesusasteraan atau kesenian dan akhir sekali aliran perdagangan. Okey, sistem grade permakahan bagi SPM. Pada asalnya, grade permakahan SPM disertakan bersama huruf dan nombor seperti grade 1A iaitu grade tertinggi sehingga ke grade G9 yang merupakan grade terendah untuk grade permakahan yang lama. Bermula pada tahun 2009, peperiksaan 2009, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan sistem penggradean baru bagi Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM. Grade A plus ataupun A tambah merupakan grade tertinggi sehingga grade G yang merupakan grade terendah. Sistem grade baru yang digunakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi
boleh digunakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi bagi kemasukan pelajar ke universiti. Okey, ini adalah contoh sistem penggradean SPM, di mana pada hujung sebelah kiri kita boleh lihat sistem penggradean yang lama, dan pada kotak yang sebelah kanan ialah sistem grade yang baru, bermula daripada A tambah sehingga ke grade G iaitu gagal. Singapore Cambridge GCE Ordinary Level. Peperiksaan Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level ataupun O-Level adalah peperiksaan kebangsaan yang diadakan setiap tahun di Singapura. Peperiksaan ini dikendalikan bersama oleh University Cambridge Local Examination Syndicate UCLES, Kementerian Pendidikan Singapura MOE serta Lembaga Peperiksaan dan Penilaian Singapura SEAB. Peperiksaan ini diambil oleh pelajar sekolah menengah pada akhir tahun 4 untuk aliran ekspres dan tahun 5 untuk aliran akademik biasa, dan peperiksaan ini juga terbuka kepada calon persendirian. Format mata pelajaran CGE O-Level. Pelajar mesti mendaftar sekurang-kurangnya 6 subjek tetapi tidak lebih daripada 9 subjek ataupun mata pelajaran. Pelajar yang ingin mengambil 10 mata pelajaran hendaklah mendapat kebenaran daripada Kementerian Pendidikan Singapura. Okay, contoh mata pelajaran O-Level yang wajib diambil ialah bahasa Inggeris, bahasa ibunda yang terdiri daripada bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa matematik, bahasa sains dan akhir sekali bahasa kemanusiaan dengan kajian sosial. Sistem grade permakahan CGE O-Level Singapura. Grade permakahan 1 adalah grade tertinggi, manakala grade 9 merupakan grade terendah. Calon yang memperoleh sekurang-kurangnya grade 6 atau lebih baik dalam satu atau lebih mata pelajaran akan menerima sijil pelajaran Singapore Cambridge peringkat biasa. Okey, ini adalah contoh sistem penggradean CGE O-Level Singapura di mana bermula daripada grade 1 sehingga grade 9. Seterusnya ialah persamaan dan perbezaan ujian SPM dan Singapore Cambridge GCE O-Level. Terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SPM ialah membantu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke universiti jika memperolehi keputusan SPM yang cemerlang. Yang kedua ialah mudah untuk lulus dan diketahui di seluruh wilayah Malaysia. Kebanyakan syarikat di Malaysia akan menerima SPM sebagai syarat minimum pemohon pekerjaan. Yang ketiga ialah pelajar yang gagal pada peperiksaan sebenar boleh mengulangi peperiksaan SPM pada bulan Julai tahun hadapan. Singapore Cambridge GCE O-Level pula ialah mampu meneruskan pelajaran ke luar negara secara terus selepas melepasi ujian dan syarat minimum ujian tersebut. Pelajar boleh mengambil GCE O-Level selepas menamatkan menengah 4 pada umur 16 untuk aliran khas dan ekspres atau menengah 5 pada umur 17 tahun untuk aliran akademik biasa. Sijil yang diperolehi juga dapat meneruskan pelajaran ke kolej rendah selama 2 tahun sebagai persediaan untuk A-Level atau belajar perdagangan vokasional dan memperolehi diploma di politeknik atau sekolah teknik. Kekurangan mereka pula ialah SPM. Peperiksaan dijalankan secara bertulis menggunakan kertas peperiksaan. Soalan peperiksaan SPM tidak menyeluruh sepanjang tempoh pembelajaran di sekolah, hanya silibus tingkatan 4 dan 5 sahaja. Soalan yang hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Singapore Cambridge GCE O-Level pula ialah susah untuk lulus disebabkan grade untuk lulus sangat tinggi. Sijil GCE O-Level tidak boleh digunakan untuk memohon pekerjaan. Akhir sekali ialah pilihan yang sangat terhad untuk subjek elektif. Seterusnya, terdapat juga isu dan cabaran yang dihadapi oleh SPM dan GCE O-Level. Isu-isu yang dihadapi oleh kedua-dua peperiksaan ini boleh dilihat dari 3 bidang iaitu silibus, bahasa dan grade bahasa Inggeris. Bagi SPM, isu silibusnya adalah silibus peperiksaan subjek SPM mempunyai subjek-subjek pendidikan am seperti subjek sejarah dan moral.
Ini menyebabkan pelajar SPM perlu menggunakan lebih banyak masa dan usaha untuk belajar subjek-subjek pendidikan am tersebut. Bagi isu bahasa, bahasa yang digunakan dalam peperiksaan SPM adalah dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Ini membolehkan sesetengah pelajar dapat menjawab dalam bahasa ibu mereka dan ini akan menyebabkan tahap bahasa yang bukan bahasa ibu mereka lebih rendah. Dalam peperiksaan SPM, subjek bahasa Inggeris digradekan secara berasingan oleh LPM dan UCAS. Oleh itu, standard penggradan subjek bahasa Inggeris adalah lebih rendah jika dibandingkan daripada GCE O-Level. Ini akan menyebabkan tahap bahasa Inggeris pelajar SPM lebih rendah dan sekaligus mempengaruhi perkembangan pelajar di luar negara. Bagi isu dan cabaran Singapore Cambridge GCE O-Level, dari segi silibus peperiksaan subjek GCE O-Level hanya berfokus kepada subjek-subjek utama seperti matematik, kimia, fizik dan sebagainya. Ini amat mengehatkan pengetahuan pelajar tentang budaya dan sejarah negara Malaysia. Bagi isu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris sahaja. Ini akan mengehatkan kemahiran bahasa sesetengah pelajar dan ini adalah kerana mereka hanya akan berfokus pada bahasa Inggeris untuk menghadapi peperiksaan tersebut. Bagi isu grade bahasa Inggeris, dalam peperiksaan GCE O-Level, bahasa Inggeris digradekan oleh Cambridge sahaja. Ini akan mengehatkan kemahiran pelajar dalam bahasa Malaysia dan sekaligus mempengaruhi perkembangan pelajar di Malaysia. Bagi isu pandemik COVID-19, didapati kedua-dua calon peperiksaan ini menghadapi cabaran yang bersama. Oleh sebab pandemik COVID-19 yang bermula pada Januari 2019, pelajar-pelajar terpaksa belajar dalam bentuk kelas atas talian. Ini menyebabkan proses pembelajaran pelajar-pelajar tidak konsisten. Ini adalah kerana pelajar-pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang berbeza. Oleh sebab itu, sesetengah pelajar akan menghadapi keusahan dalam proses pembelajaran. Contohnya, pelajar yang datang dari keluarga yang lebih miskin tidak mempunyai alat-alat maju seperti telefon bimbit pintar, komputer dan komputer riba. Oleh itu, proses pembelajaran pelajar tersebut tidak efisien dan berkesan jika dibandingkan dengan pelajar yang lain. Okey, rumusan. Jadi apa yang SPM boleh belajar daripada GCE O-Level Singapura? Yang pertama ialah berdasarkan perbandingan yang dilakukan yang dijalankan untuk melahirkan pelajar yang bermutu tinggi. Yang kedua ialah membenarkan pelajar untuk mengambil SPM pada umur 16 tahun sekiranya pelajar tersebut memenuhi kriteria peperiksaan. Dan yang kedua ialah apa yang GCE O-Level Singapura boleh belajar daripada SPM. Yang pertama ialah Singapore Cambridge GCE O-Level perlu melaksanakan ujian dalam dua bahasa seperti SPM supaya pelajar lebih fleksibel dalam memberi jawapan berdasarkan pemahaman mereka. Dan yang kedua ialah sijil Singapore Cambridge GCE O-Level perlu dinaik taraf statusnya supaya boleh digunakan untuk memohon pekerjaan. Sekian pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.